Kertas siasatan Langkah Dubai dirujuk ke pejabat peguam negara. Polis Diraja Malaysia PDRM merujuk kertas siasatan berhubung gerakan Langkah Dubai bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke pejabat peguam negara AGC hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSC Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zin, berkata pihaknya akan menunggu arahan lanjut daripada pihak AGC untuk tindakan seterusnya. Buat masa ini, tiada individu lain yang dipanggil untuk dirakam keterangan selain daripada 4 individu yang kita panggil sebelum ini, katanya kepada Berita Harian hari ini. Dalam pada itu, katanya setakat malam, jumlah laporan polis yang diterima di seluruh negara berkaitan kes itu masih kekal sebanyak 145 laporan. Berita Harian sebelum ini melaporkan polis sudah memanggil 4 individu untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung perkara itu pada Jumaat lalu. Mereka adalah timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Ismail Yusof, yang mula mendedahkan tentang gerakan berkenaan. 3 lagi adalah Wan Muhammad Azri Wan Deris atau dikenali sebagai Papa Gomo, Badrul Hisham Syaharin atau nama panggilannya Cik Gubad, dan Muhammad Salim Iskandar. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein sebelum ini dilaporkan berkata polis akan memanggil beberapa individu bagi membantu siasatan berkaitan isu Langkah Dubai selepas mereka didapati menggunakan media sosial sebagai platform untuk berbicara mengenai isu berkenaan. Berikutan itu, katanya, polis membuka 1 kertas siasatan mengikut Seksyen 124(c) Kanun Keseksaan kerana Cubaan untuk melakukan aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen dan suspek utama adalah aktivis politik Raja Petra Kamarudin. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan. Semalam, Razaruddin turut dilaporkan berkata pihaknya akan merujuk ke pejabat peguam negara untuk menentukan langkah seterusnya berhubung siasatan terhadap Raja Petra kerana aktivis politik itu berada di London. Ini kerana, kata Raja Petra, bukan sahaja diperlukan dalam kes ini, tetapi ada beberapa kertas siasatan yang juga pernah dibuka ke atas beliau sebelum ini. Tun Mahathir suarakan kebimbangan jika RUU penggal tetap diwujudkan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyuarakan kebimbangan sekiranya rang undang-undang RUU penggal tetap diwujudkan bagi mengekalkan kerajaan mentadbir negara sehingga tamat tempoh. Antara kebimbangan disorakan bekas ahli Parlimen Langkawi itu ialah mengenai keadaan berlaku dalam negara sekiranya ditadbir pemimpin terlibat dengan rasuah, sedangkan tiada tindakan boleh diambil kerana terikat dengan undang-undang. Terdapat pendapat oleh pemimpin negara bahawa apabila sebuah kerajaan ditubuh, ia sepatutnya dibenar memerintah sehingga tamat edahnya. Dengan cara itu, kerajaan menjadi stabil. Memanglah, kestabilan baik untuk negara. Tetapi, apa akan jadi apabila kerajaan dipimpin oleh seorang penjenayah yang secara terbuka mencuri duit dan menyalahgunakan kuasa kerajaan dengan memasukkan dalam tahanan anggota parti lawan? Apa akan jadi apabila ekonomi rosak, teruk sehingga rakyat mati kebuluran? Apa akan jadi jika rasuah menjadi-jadi? Sehingga segala urusan dengan kerajaan mengambil masa yang panjang dan bergantung kepada sogokan yang diberi, ujarnya menerusi aplikasi X pada Selasa. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata,
Jika kerajaan sedemikian diberi kuasa untuk kekal mentadbir sehingga tempoh 5 tahun, ia dibimbangi menyukarkan proses memulihkan negara yang rosak itu. Sebaliknya, beliau berkata, jika demokrasi berjalan dengan baik, parti kerajaan sendiri boleh menjatuhkan pemimpin, penjenayah dan penipu. Sebagai ganti, seorang pemimpin yang lurus dan berpegang kepada undang-undang akan dipilih untuk mengganti pemimpin yang bersifat porosa. Jika parti tidak jatuhkan pemimpinnya yang perasua dan penyamun, wakil-wakil rakyat boleh hentikan sokongan kepadanya, katanya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini dilaporkan mencadangkan untuk mewujudkan satu RUU bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga akhir penggal, dibentangkan di Parlimen. Menurut Ahmad Zahid Hamidi, RUU itu penting bagi mengelakkan peristiwa terdahulu seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 berulang pada masa hadapan. Suami isteri disyaki seleweng duit zakat RM9.62 juta boleh dituduh di mahkamah selepas siasatan selesai. Polis masih meneruskan siasatan kes suami isteri yang berperanan sebagai ejen kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak yang disyaki menyeleweng kutipan zakat sebanyak RM9.62 juta, biarpun mereka sudah dibebaskan dengan jaminan bond mahkamah hari ini. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri, berkata pasangan yang masing-masing berusia 50 dan 53 tahun itu tetap boleh dituduh di mahkamah selepas siasatan selesai. Bagaimanapun, beliau berkata, setakat ini tiada individu lain akan dipanggil polis bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ya, betul. Pasangan suami isteri itu dibebaskan kerana polis masih perlu menyiasat dan mereka akan dituduh selepas siasatan selesai. Setakat ini tiada individu lain akan dipanggil bagi membantu siasatan kes ini, katanya ketika dihubungi hari ini. Terdahulu, Mahkamah Magistrate Ipoh membenarkan pasangan suami isteri itu dibebaskan dengan jaminan bond mahkamah berjumlah RM50,000 setiap seorang semalam, masing-masing dengan seorang penjamin iaitu anak perempuan mereka serta menantu lelaki. Jaminan bond itu dibenarkan Magistrat Farah Nahibah Muhammad hari ini mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah selepas mendengar permohonan daripada pegawai penyiasat kes itu. Rentetan tempoh tahanan reman pasangan itu berakhir hari ini. Terdahulu, pasangan suami isteri itu yang mengenakan pakaian casual dibawa ke kamar mahkamah dengan tangan bergari. Melalui bond itu, penjamin dikehendaki membayar wang jaminan itu hanya jika suspek enggan bekerja sama dengan siasatan polis atau tidak menghadirkan diri. Pada 4 Januari lalu, penyelewengan suami isteri yang berperanan sebagai ejen kutipan zakat secara dalam talian untuk MAIPK didedahkan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusuf. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana Jenayah Pecah Amanah selepas syarikat terbabit dipercayai gagal mendepositkan wang zakat bermula Mac hingga September 2023. Ini antara 4 kes jenayah pecah amanah berkaitan kutipan zakat sepanjang tahun lalu dengan jumlah keseluruhan kerugian berjumlah RM9.71 juta. Siasatan kes suami isteri itu dibuat susulan pendedahan penyelewengan itu menerusi laporan polis dibuat di MAIPK sendiri kepada Polis Perak terhadap syarikat dikaitkan dengan pasangan terbabit.